للسالكين وجعل قرة عين في المصلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا اللهم لين وفق وصح لساني لقراءة القرآن والحديث والأزكى والأدعية والخطابة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في كتابه العظيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Dan artinya Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, dan selepas keadaan lemah itulah Ia menjadikan kamu kuat, dan setelah itulah Ia menjadikan kamu lemah pula serta tua syaibah dalam keadaan berubah. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah Allah Dua yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat kurnia Allah, nikmat, taufik, hidayah yang Allah Taala berikan kepada kita. Tidak lain tidak bukan bersyukurlah kita kepada Allah. Kerana kita tahu apabila seorang bersyukur la azidannakum, Allah Taala akan tambah baginya. Begitu juga kita tahu sebagai hamba Allah, tidak lain tidak bukan itulah tugas kita. Itulah tugas kita yang kita melakukan, kita buat dengan ikhlas betul-betul kepada Allah, dan akan mendapat ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi, Allah Taala firman, Allahul ladzi khalaqakum. Allah Taala telah menjadikan khalaqakum min dha'fin, menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, wa ba'di quwwatin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Daripada lemah itu Allah Ta'ala jadikan kita kuat. Maknanya dekat keadaan kita gagah sekarang. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah. Selepas kita kuat, kita akan jadi lemah balik. Kalau keadaan orang tua, syaibah, ambuk, uban, itulah balik. Yakhluqu ma yasha. Allah Ta'ala melakukan, menciptakan apa yang dikehendakinya. Dialah Dua yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Itulah pentingnya kita belajar apa disebut sifat 20 sebagai. Kita akan memahami dengan jelas apa yang wajib, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil atas Allah, apa yang harus bagi Allah. Itu sebab sebagai hamba Allah, kalau kita tengok dari kandungan lagi, kita duduk seorang tu duduk dalam perut dalam keadaan lemah, ikut saja ibunya pergi ke mana,
akhirnya Allah Ta'ala di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya dia keluar menangis, menangis esok-esok. Selepas menangis, itulah dikata dalam syair Arab, kita sebagai hamba Allah, apabila kita lahir, orang menangis pada kita, orang gembira, sedangkan kita menangis. Begitu juga akhir yang akan kita tinggal dunia ni, biarlah kita gembira, tukar balik, kita gembira dan orang yang menangis, orang sahabat kita, orang kenal kita menangis. Sebab apa? Kerana baiknya, taatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hubungan kita dengan manusia. Jadi hakikatnya sebagai hamba Allah lemah. Kita sentiasa berhajat. Adapun Allah qiyamuhu bi nafsihi, Allah Ta'ala berhajat, Allah Ta'ala berdiri pada dirinya sendiri. Maknanya keluarnya apa disebut perlawanan dengan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kalau kita tengok dalam perbahasan berkaitan ilmu tauhid, penting juga bagi kita sebab itu akidah kita, pegangan kita. Kalau kita tengok dalam berkaitan akidah kita, disebut dengan lafaz bismillah, diikuti dengan alhamdulillah, pengarang kitab, diikuti dengan bersalawat atas Nabi, dan diikuti dengan wa alihi, dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah nak menggambarkan kepada kita bahawa sebagai hamba Allah, itu yang asas yang perlu kita pegang. Akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi keluarga Nabi. Itu disebut. Dan kita akan lepas kitab pelita untuk tu, dia pun kitab belilah kita, insya-Allah lah minggu depan, dalam pembahasan kaitan pelita untuk. Dan itu penting, penting pada kita. Kalau kita tengok daripada mukadimah dia, penting sebab sesuatu itu kita nak tahu, nak buat sesuatu tu ada dihuraikan kepada kita, mesti kita tahu sesuatu tu. Ataupun kita tengok, setengah orang dia tengok buku katakan, dia sepak gitu je. Tetapi orang yang memahami manfaatnya, kelebihannya, dia akan ambil buku. Itu sebuahlah. Begitu juga ilmu, kita tahu kaitan ilmu, apatah lagi malam ni kita nak bincang kaitan sedikit berkaitan dengan apa dia sebut kaitan muamalah. Kalau kita tahu nilainya, harganya, manfaatnya, kita akan jaga baik-baiknya. Yang berlaku begitu juga berkaitan pernikahan, munakahat, muamalat. Kalau kita tahu manfaatnya, dia akan jaga dengan sebaik-baiknya. Kelebihan, ganjaran besar, dia akan jaga. Tetapi ini semua bergantung pada ilmu. Bila seorang tu tak ada ilmu berkaitan hal tu, maka jadi masalah. Jadi kita nak sesuatu kelebihan di dalam suatu ibadah kita, tidak dapat tidak, la budda an yakun, la budda an yanbari, tidak dapat tidak, mesti. Mesti kita al-ilm, itu mesti kita mengetahui ilmu. Allah Syekh Muslim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi darain, amin. Amin. Kumpah kita dah sebut dah, kita dah sebut dah berkaitan wa naqtubu ma qaddamu wa atharuhum, kesan daripada perbuatan jahat, perbuatan yang akan kesan pada kita sehinggalah kita mati, sehinggalah duit tadi palsu tu hancur. Dan minggu lepas ada kita sebut berkaitan berkaitan dengan dalam mata wang palsu.
Yang nombor satu kita sebut berkaitan wang palsu ni mesti dikembali kepadanya semula, ataupun buang tu. Sebab kesan dia kita takut orang lain guna. Orang lain guna lagi duit tu. Sebab tu dia sebut suruh buang dalam perigi. Walaupun kita buang ke orang tu, manusia ni dia bila nisbah duit ataupun benda-benda yang tu jadi rabu, kata. Jadi mudah nak melakukan kejahatan tu. Sebab apa? Adanya syaitan dan keinginan nafsu yang sentiasa ikut tu. Begitu juga yang kedua dia sebut perniagaan. Hendaklah kita tahu beza antara yang palsu dan yang sungguh. Orang yang bekerja mata duit mesti dia kena beza. Kita pula bila ada orang ambil duit, orang tengok ditilik-tilik, jangan nak rasa nak marah pula. Itu cermat lah. Dia kerja kedai orang, jaga kedai uci, kedai apa, sabasung ke apa. Sesekali dia rasa nak tengok duit, kita pun marah. Apa pun dia tengok-tengok. Apa salahnya dia tengok? Itu yang bagus. Ini yang jelaskan supaya kita nak sahih benda tu. Mana tahu ni tak ni. Lepas tu kita tahu duit palsu, kita pun buang ataupun kita simpan aja, tak bagi orang. Maka kita dah kerak dosa tadi. Begitu juga yang ketiga di antaranya, kalulah disebut kalau suatu daerah tu kita buat muamalat dengan seorang tu, mata wang dia negeri Terengganu besar, katakan negeri Kelantan kecil, kita kena beritahu dia nilai dia sama je ni, nilai dia sama je tapi jenis dia kecil gitu. Kalau kita kos sekian, sama je. Kita nak cover sebab nak sahihkan mata wang tadi. Panjanglah disebut. Dan malam ni kita sebut iaitulah berkaitan bahagian yang kedua daripada apa? Daripada melaksanakan keadilan tadi. Al-adl dalam kita melaksanakan keadilan dan menjauhi zaliman tadi. Jadi zalim ni ialah zalim ni banyak dalam ayat-ayat Allah. Jelas al-zalimina a'adalahum 'adzaban alima. Orang-orang yang zalim Allah Ta'ala sediakan kepada dia azaban alima, azab yang pedih. Begitu juga innallaha la yuhibbul zalimin. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepada orang yang zalim. Dan zalim di situ banyaklah. Ada zalim pada dirinya dan ada zalim pada orang lain. Itu. Dan mana ni kita sebut iaitulah bermuamalat yang bahayanya menyentuh orang persoalan disebut. Dan segala yang boleh mendatangkan kerugian, kata dia, kepada orang lain adalah zalim. Telah kita aniayai dia tu. Sebarang yang berlaku kerugian kepada orang lain, ialah zalim. Sebab itulah bila kita berniaga, kita sebut sunat kita melebihkan antara berniaga dan sedekah. Kalau hak kita lebih tak apa, kita takut hak dia kurang. Jadi terbalik dah ni. Jadi orang kita kena beritahu je lah. Macam kita dah beli 5 berapa, manis ni, manis. Balik rumah tengok masam. Itu sebab tak ada ilmu. Sedangkannya hakikatnya kita tak boleh cakap gitu. Kalau masam, kau boleh masam. Ni tak ditipu. Dan apatah lagi penipuan, kan? Orang beli motor, kan? Beli motor sekeheng, kan? Beli kereta, motor dibuang sedap ni, baru gitu konjing ni. Lama tu tutup dulu headset, kan? Rupanya tipu hanya enjin berkecah kali, kan? Itu banyak. Mana nak berkat hidupnya, walaupun dia berjaya lah rasanya, dia tipu tadi.
Tapi nisbah ahkam hukum, kita tahu hukum syar'iyah kan? Ada ahkam taklifiyah wa ahkam wad'iyah. Ahkam taklifiyah antara wajib, haram, sunah, makruh, mubah. Wad'iyah antaranya fasid, sahih, batal, sebab tadi, illah tadi, apa lagi, syarat tadi. Jadi nak jual beli pun mesti ada syarat-syarat dia. Kalau ada penipuan di situ maka tidak sah. Sebab itulah berlaku banyak. Kerana orang yang berniaga, malah kita sebut, bukan semuanya ada ilmu. Dia pakai ikut je, jauh daripada majlis ilmu. Baca berkaitan muamalah, tijarah, berkaitan perniagaan, jauh. Mari-mari ambil mana ilmu ni? Ilmu ni belajar daripada ayah dia turun-temurun. Ginilah jual dulu gini. Berniaga dulu ginilah. Kalau lebih ni silap. Sebab itulah kalau kita nak selamat daripada tu, isu kita sedekah. Maka di sinilah disebut apa yang berlaku, yang berlaku kerugian, rugi seorang tu, maka tidak lain juga adalah penganiayaan disebut. Dan maka keadilan itu ialah tidak menimpa kerugian atas saudaranya muslim. Maka naknya adil, naknya keadilan, i'dilu baina, adalah hadis Nabi, i'dilu baina auladikum, berlaku adilah anak-anak kamu. Jadi itu menyuruh kita keadilan. Begitu juga dalam ayat-ayat Allah, pentingnya dengan berlaku adil, berlaku adil, ataupun kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka disebutlah sesama kita, saudara muslim. Dan sebagai yang harus kita jaga ialah hendaklah ia tiada menyukai menyukai bagi saudaranya. Hendaklah ia tiada menyukai saudaranya melainkan apa yang disukai bagi dirinya. Itulah apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu boleh beriman sehinggalah dia mencintai saudara sebagaimana dia kasih pada dirinya sendiri juga. Sebagaimana dia tidak suka benda yang buruk, maka saudaranya begitulah. Maka letak sifat ni lah payah nak letak pada seorang. Apabila dia lebih mementingkan iaitulah penting pada dirinya sendiri. Itu disebut itulah hendaklah ia tiada menyukai saudaranya melainkan itulah apa yang disukai dirinya juga. Dan oleh itu sebagai segala perbuatan yang mungkin itu menyukakan dirinya sendiri, ia memberatkan hatinya. Dan maka janganlah dilakunya terhadap saudaranya muslim, dan biarlah dipandang dengan sama dengan wangnya dengan wang saudaranya. Sebab itulah pentingnya pada kita. Ini yang nak sebut muamalah yang menghitungkan orang sesama kita muslim. Kena jaga. Sebab di sana dia mengucap sebab kalimah la ilaha illallah begitu mahal. Bila seorang tu dah kalimah syahadah, maka semuanya haram kita berkhianat dia. Kita berkhianat dia, zalim dia, tak boleh. Apatah lagi orang kafir yang apa disebut, yang bukan mengamini Islam tu. Sama makhluk, apatah lagi binatang pun sekali, tak boleh. Ada disebut istilah kita menzalimi seorang, menzalimi sesuatu makhluk, dia tidak dapat membalas. Apa dia? Itulah binatang. Tapi dia akan balas. Ada sebut patah Arab. Dia akan balas pada yaumul akhir. Dia akan balas. Itu yang penting. Dan ada pun disebut huraian daripada tadi. Dan janganlah hendaklah ia terlalu memuji atas barang dagangan itu
secara kosong, omong kosong lah kata. Jazak dilah sedap ni, ni, air sedap ni. Kalau bulan puasa, dak puasa, kan? Padahal kuih hak dulu, hak mai dulu. Sedap ni. Air buah gitu juga, kan? Sedap ni. Padahal masang dah bawa balik buku. Tak zalim gitu. Ini sebab semuanya nak nak keuntungan dalam keadaan batil. Betul dah. Dia bukan curi pun. Dia buat benda baik. Dia ikut dari Quran. Mana dari Quran? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu bainakum bil batil, cara batil. Mana? Curinya, kan? Hanya tipu helahnya. Illa an takuna tijarah, melainkan dengan perniagaan. Betul lah, dia berniaga, tapi syarat-syarat tadi dah cukup. Wad'iyah tadi. Benda-benda tu dah cukup, maka menghalang dia. Kita ni sebuah, kita ambil contoh lah. Kalau kita kata ahkam wad'iyah tadi, sebab niaga tadi, kita ambil mana perkara yang menghalang pada jual beli tadi, itulah penipuan. Maka dengan sendirinya perniagaan itu tidak boleh jual dah. Sebab apa? Ada penipuan situ. Maka tapi tak, dia cakap puji barang dia sekian-sekian. Ini kerana ilah di situ. Kerana sebab apa? Yang demikian itu adalah suatu bohong. Kiranya si pembeli terpengaruh dengan kata-kata puji itu lalu membelinya, maka itu adalah suatu keliru ataupun zalim, penganiayaan tadi. Tak boleh. Dunia ni sebentar aja, hari semakin hari, sejak ada masa. Mungkinlah duit yang dia dapat hasil dari tipuan tadi, sukalah pergi sini, pergi situ, mancung sini. Tetapi di sana kita ada balasan, ada mahkamah atau mahkamah Allah Subhanahu Taala yang jelas akan menghukum. Yang jelas sebut al-yawm al-mali'a, dalam Quran disebut apa tu? Iaitulah apabila seorang pembesar semua duduk di hadapan Allah Subhanahu Taala, tunduk, Allah Taala tanya, siapa yang berkuasa? Siapa raja? Lillahi wahidul qahar. Bagi Allah lah segala kekuasaan. Tunduk. Masa tu tak boleh buat apa dah. Nak tipu, tak boleh juga. Semua jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Taala. Waqala li junudihim lima syahidtum alaihim. Masa tu kulit menjadi saksi. Qalu li junudihim lima syahidtum alaihim. Qalu antaqana Allah antaqa kulli syai'. Mereka boleh buat apa? Kulit jadi saksi. Kulit kata buat apa? Kulit apa? Kulit Allah Ta'ala boleh membuat sesuatu itu bercakap antaqa kulli syai'. Boleh bercakap ikut hari. Itu disebut. Dan jika si pembeli menolak, maka ternyatalah kerana adanya sikap bohong itu. Kalau hak kuasa lah. Hak lembek, hak comel-comel itu atas. Itu apa ni? Atas. Hak uduh-uduh itu bawah. Bila nak masuk dalam plastik, dia pun masuk sekali dengan hak buruk. Itu jahil. Dosa. Dan jatuhlah maruahnya di hadapan si pembeli tadi. Dan kalau hendak memuji barang dagangan itu, biarlah yang benar. Nak puji sungguh. Sebab tu ada penjual yang baik sungguh. Ni masang sikit ni. Kalau dia jual jenis perabot, ni mudah patah sikit ni. Tapi kalau ni tak apa, tapi murah sikit. Jelas gitu. Ni dok ni molek ni. Ada berlaku gitu. Banyak. Kita boleh tengoklah mana-mana. Sebab dia nak kejar. Kalau orang hak jadi bekerja dengan bos dia, mesti bos dia akan cek hari ni berapa, barang apa laku ni. Tak ada suti laku. Dia katakan. Maka tidak, dan naiklah. Walaupun prestasi dan naik. Biarlah. Dak naik. Asalkan kita tak tipu situ. Ini ditipu.
memang kesan dia tu. Kesan dia. Kesan tipu dalil yang jelas kita sebut dah. Wa naktubu ma qaddam wa atharum. Itu Quran sebut. Allah Taala akan mencatat, tulis apa yang telah mereka lakukan terdahulu, iaitu daripada wa atharum, kesan-kesan amalan-amalan yang dibuat. Ada kesan dia. Itu dia sebut. Dan dia sebut dan jatuhlah. Dan biarlah betul-betul cakap tadi. Dan tanpa berlebihan ataupun melampaui batas. Uji barang sendiri jangan. Jangan melampau sangat. Sehingga pembeli hak jenis betul semua, hak percaya. Dah kali berapa tahun punya. Dan janganlah sekali bersumpah. Kerananya sungguh, sumpah siap sumpah lagi tu. Sebab jika sumpah itu palsu, maka ia telah membuat sumpah bodoh. Dan sifat itu termasuk perkara-perkara yang dosa besar. Dipanggil sumpah palsu. Dan jika ia bersumpah benar, maka ia telah menjadikan nama Allah sebagai bahan permainan. Jadi benda kecil nak jual benda tu sumpah. Sebab apa nak laku? Allahi, Allah ni molek orang. Dan ini termasuk sifat keji. Sebab urusan itu lebih rendah daripada seorang berniat untuk melariskan barang dagangnya dengan bersumpah nama Allah tanpa perlu bersumpah. Nama Allah nak bersumpah, ia ada tahap, ia ada pada tempat dia. Tahap sesuatu tu kalau besar. Ini benda kecil, benda yang kita tengok, kita sebut hari tu. Perkara kecil, syaitan boleh menjadikan besar sehingga kita melakukan kejahatan. Dan dia sebut wailul lil, dalam hadis Nabi sebut wailul litajiri man bala wallahi wailul lil sani'i min raddi wa ba'd radd. Artinya neraka wilah bagi peniaga yang bersumpah demi Allah, wallah, tidak demi Allah, dan neraka wilah juga bagi pekerja yang suka membohongi janji esok ataupun radin ba'd radd. Suka janji-janji tu. Janji innal ahda kana mas'ula. Itu dalil jelas. Orang yang berjanji akan ditanya. Apa tak lagi bersumpah? Demi nak laku perniagaan tadi. Itu disebut. Dan sabda Nabi SAW, al-yaminu kadhibah munfiqatu lis-sil'ati mumhiqatu lis-kasbi. Artinya sumpah bohong untuk melariskan barang dagangannya, dagang akan melenyapkan keberkatan berusaha tadi. Jadi hidup kita ni, yang pertama kita nak berkah. Sebab kita sentiasa semayang, kita doa dalam semayang duha. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, rezeki ada di langit turun. In kana fil bahr fa'atli'hu. Kalau ada di laut, muncullah, tubiklah dia. Kalau ada di bumi, keluarkanlah dia. Kalau jauh, buat dekatlah. Kalau sikit, banyakkanlah. Dan kalau banyak, fabarik li fi, berkatlah. Itu. Tetapi bila dah bersumpah gini, dalam hadis Nabi sebut, ia melenyapkan bil kasbi, iaitu melenyapkan keberkatan tadi. Keberkatan tak ada. Lepas tu mulalah harta tu dia makan pada anak isterinya, maka dak berkah. Isteri curang kan, atau lagi. Kena cek dulu tu. Ada tu dia banyak bermasalah dengan rumah tangga. Malahnya sini rumah tangga dah aman. Dia kena tengok dirinya. Ibarat panggil ni ketua keluarga tu. Dia kena tengok dirinya dulu. Macam mana hubungan dia dengan Allah. Kalau hubungan dia dengan Allah baik, insya-Allah. Lepas tu kita tengok pula hubungan dia dengan manusia. Sebab kalau dia tak jaga hubungan manusia ni dia adalah hamba Allah. Dia mengadu kepada Allah. Jadi banyak kalau kita tengok dalam kitab berkaitan ni,
asas pertama ialah kita kena balik kepada Allah dan kita tengok diri kita. Duduk khabar dapat isteri gini gitu. Tak, kena tengok dirinya dulu. Apatah lagi dah berkat tadi. Tipu banyak. Harta. Tipu sedap ni gini, tipu helak. Orang jual gini. Nak tinggi. Akhirnya barang dok tu mana? Maka kuranglah berkat sehingga main nama Allah SWT tu. Dan dia sebut yang kedua daripada apa? Keterangan tadi. Hendaklah ia menjelaskan segala cacat. Ini yang betul. Dan barang dagangnya terlihat ataupun tersembunyi. Tidak boleh sembunyikan tentang cacatnya. Bila berniaga, nak berniaga ramah, nak berniaga ni, tapi ilmu. Dia tanya pelajar yang malam-malam belajar setengah. Nak apa? Nak bodoh, nak kerja niaga pula. Sebenarnya dia kena belajar. Belajar tu mengakui semua dah. Adanya perniagaan, adanya muamalah. Lepas habis dah dia panggil fardu tadi, baru lepas molek. Ni tak belajar malah gini. Tiba-tiba mari nak berniaga. Maka berniaga pula ada salah-salahnya. Patutnya beritahulah barang cacat tadi. Kau ni molek, tapi buah ni tapi kena tengok balik lah. Dia masang sikit ni, tapi ada buruk tapi ni lepas tu kuranglah sikit. Biar niat berniaga ni bukan tujuan untuk apa? Bukan untuk cari untung saja. Kena fikir juga nak tolong orang. Bila niat tolong orang, sini kita akan jaga benda tu. Niat tolong orang juga. Orang jual nasi-nasi ni memudahkan orang yang pergi kerja pagi. Mudah. Kalau fikir dirinya saja, hak ya je, banyaklah tipuan situ. Dengan hello sikitnya, timu kan, nipihnya, ada murah, ada setengah tu. Nasi pula lemak kan. Tak rasa lemak pun, rasa biasa. Sebab apa? Dulu banyak peniaga yang tidak jaga semua tu. Setengah, bukan semualah. Mula sedap. Sedap. Lama orang pergi dah berubah tu. Berubah tu. Banyak tempat. Itu biasa juga pergi kedai makan. Bila ramai dah, orang pergi tengok orang pergi ramai dah. Mula dah ia buat mana. Ia buat mana. Pak lemak dah selemak. Hak tu dah cukup barang. Gula pun cair-cair. Banyaklah. Inilah sebab apa? Ilmu. Terbalik pada pelita penutup. Sebab itulah kita tengok dalam kitab pelita penutup, seorang tu hendaklah dia memahami dulu apa pekerjaannya. Pekerjaan dia apa? Dia nak buat apa? Dia kena tahu manfaatnya, caranya, mudaratnya, aturannya, semua kena tahu. Bukan masuk begitu je. Bila dia dah tahu perkara ni sekian, kelebihan pula, kelebihan tadi. Bila tahu kelebihan, dia akan buat yang terbaik. Kalau dia pakai langgar je, dia akan nampak dirinya lah. Diri je, untung, hak ia je. Maka tidak dapat tidak seorang pembeli tu mestilah dia tahu ni cacat, ni tak molek, barang ni masang, ni tak molek ni. Kalau rasa nak cuba, ambil sajalah. Sebab tu letak sedekah tadi. Tu. Dan jika menyembunyikan cacatannya, menjadi seorang penipu. Kalau dia sembunyi, maka tipu. Sedangkan penipuan itu hukumnya haram. Haram apa dia? Melakukannya. Kita melakukan dapat ikhab, balasan tadi. Ini hukum taklifi ni. Sebab itulah bila hidup kita siapa yang akil balik, tanya hukum akil balik, apa ni, mimpinya ihtilam,
orang lelaki berapa, orang perempuan berapa, tak faham betul. Akhirnya pergi pada hukum taklifi. Hukum taklifi dapat tidak masuknya hukum haram. Sebab tu daripada pagi kita keluar, minta ya Allah jauh pada dosa-dosa. Hukum taklifi ni haram ada buat lagi. Wajib ada buat, alhamdulillah buat kau yang wajib. Sunat ada. Makruh alhamdulillah ada. Begitu juga mubah. Perkara-perkara yang galakkan pada kita buat. Dan dengan itu juga ia tidak mengindahkan kebenaran dalam perkara jual beli. Dan sedangkan sifat ini wajib adalah wajib. Maka wajib pula. Maka hidup kita tidak lari daripada wajib haram, wajib haram, wajib haram. Wajib haram. Dan tu nak buat wajib payah, nak buat wajib tu payah. Dan nak buat wajib payah ni sebab jadi payah sebab apa? Sebab sunat dah buat. Kalau kita buat sunat dengan sendirinya wajib tu akan mudah. Ini wajib tak buat. Sunat je begitu kan. Dan jika seorang pedagang menunjukkan bahagiannya yang baik dari baju yang dijualnya, sedangkan bahagiannya yang tidak baik diselindungkan, maka ia telah menjadi penipuan. Begitu juga baju. Dalam baju, dalam tu dah molek, mupah kali. Dia kata molek. Kena beritahu satu-satu. Dan begitu juga jika ia mendedahkan pakaiannya yang diperdagangkan itu di tempat yang gelap, ataupun menunjukkan pasangan kasut ataupun sepatu yang baik saja, sedangkan yang tak baik tidak ditunjukkan. Ini termasuk juga sebagai seorang yang pedagang penipu. Maksudnya apa yang disebut tadi, iaitu pakaian niaga buat gelap-gelap sikit lampu kan. Kalau nak berlampuk mana. Dah banyaklah penipuan ni. Kita akan tambah baliklah dalam minggu seterusnya. Itulah berkaitan perniagaan ataupun muamalah. Kerana hidup kita tidak lain, tidak bukan kita sentiasa berhajat manusia. Dalam berhajat-hajat dengan manusia tu, di sana ada penipuan, ada hak betul, ada salah. Dan kita minta Allah SWT jauh dari sifat ni. Kerana hidup-hidup kita ni banyak muamalah sini, di situ, sini, sana. Tidak lain tidak bukan kita nak cari berkat. Cari berkat. Bila berkat, kita akan mendapat redha Allah dan kita akan dapat kasih Allah. Hasil redha kasih Allah itu, kita akan dapat pula taufik hidayah dari Allah SWT. Bila kita dapat taufik tadi, maka mudahlah amalan-amalan lain, amalan yang banyak lagi amalan baik akan mudah kita nak melakukan, kerana kita telah mendapat khadratullah ala ta'atih, iaitu kuasa Allah melakukan di atas suatu ibadah tadi. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma ij'alna وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.